Satu lagi nama bagi fruktosa ialah gula buah. Dalam buah ada fruktosa. Inilah yang menyebabkan buah kita manis. Gula adalah sukros yang mana terdiri daripada gabungan glukos dan fruktos. Memang gula tu penting. Orang kata kalau tak gula pengsan kan? Rendah gula, hypo orang panggil. Saya nak jelaskan sebenarnya dari sudut pengambilan gula yang berlebihan. Ataupun satu lagi bahan yang juga digunakan dalam industri makanan yang dinamakan sebagai HFCS, High Fructose Corn Syrup. Maksudnya dalam gabungan ini dia masih menggunakan formula yang sama, tetapi jumlah fruktosnya semakin tinggi. Glukos adalah satu bahan yang boleh digunakan oleh semua sel dalam badan kita untuk menghasilkan tenaga. Tetapi fruktos adalah bahan yang tak boleh digunakan oleh semua sel dalam badan kita. Dia masuk dalam badan, dia akan menyebabkan beberapa perkara. Satu lagi nama bagi fruktosa ialah gula buah. Dalam buah ada fruktosa. Inilah yang menyebabkan buah kita manis. Tetapi kena faham, fruktosa ini diberikan Allah dalam bentuk package. Tetapi sekarang kita dah asingkan fruktosa tu daripada bahan-bahan yang berguna tadi. Dan apa yang berlaku? Nombor satu, dia dapat meningkatkan penghasilan AGE dalam badan. AGE ini adalah bahan yang menyebabkan keradangan dalam badan. Dan dia menyebabkan 7 kali ganda lebih tinggi daripada gula biasa. Nombor 2, meningkatkan hormon ghrelin. Ghrelin adalah sejenis hormon yang dirembeskan bagi meningkatkan selera ataupun menyebabkan kita rasa lapar. Nombor 3, dia adiktif. Dia boleh menyebabkan ketagihan. Didapati bahawa gula ni dapat merangsang opiate reactor dalam otak kita, menghasilkan dopamin, sejenis bahan yang kita rasa high. Apabila kita makan gula, kita rasa best. So kita nak makan lagi dan nak makan lagi. Terusnya, fruktosa boleh menyebabkan masalah metabolik. Dia tak boleh digunakan oleh sel-sel dalam badan kita. Dia akan terus dihantar ke hati untuk diproses. Dan apa yang terbentuk di hati, apabila fruktosa masuk, dia akan diproses dan dia akan menghasilkan macam-macam bahan. Dan antara bahan buangan, yang pertama, dia akan menghasilkan bahan buangan uric acid. Kalau kita makan fruktosa dengan berlebihan, paras uric acid kita pun akan meningkat tinggi. Uric acid ini apabila tinggi, dia boleh menyebabkan serangan gout. Nombor 2, fruktosa juga boleh menyebabkan pengurangan penghasilan nitric oxide. So, nitric oxide ini adalah bahan yang dihasilkan oleh badan yang mana tugasnya dia boleh mengembangkan salur darah. So, apabila berlaku kekurangan nitric oxide ni, salur darah kita akan berada dalam keadaan vasoconstriction. Maksudnya dia kecut aja. So, apabila salur darah ni sempit, kita memerlukan tekanan yang lebih untuk mengepam di dalam salur darah yang sempit tadi. Boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Seterusnya, fruktosa apabila dihadamkan dalam hati kita, dia akan mengeluarkan lipid droplets, minyak lemak-lemak lah, yang mana akan berkumpul dalam hati kita, akan menghimpit sel-sel sihat, menyebabkan sel-sel sihat tadi rasa lemas dan mungkin sel-sel sihat tadi mati. So ini akan menyebabkan keradangan hati sehingga menyebabkan sindrom hati berlemak. Dan sindrom hati berlemak ni bagi setengah-setengah orang yang nasib tak baik, dia akan menyebabkan kegagalan fungsi hati menjadi cirrhosis. Orang Melayu panggil busung. Seterusnya, dia juga akan menghasilkan triglyceride yang mana dia akan dikeluarkan daripada hati, beredar dalam kita punya circulation, dan akhir sekali free fatty acids ni akan menggalakkan pembentukan lemak dan ini akan menjadi kita obes. Dan seterusnya, dia akan menghasilkan bahan free fatty acids yang akan menggalakkan dyslipidemia. Dalam keadaan ini, VLDL, LDL kita akan meningkat. VLDL terutamanya. Apabila kolesterol jahat ini meningkat berserta dengan keradangan kronik yang ada dalam badan, dia akan menyebabkan penyumbatan salur darah, masalah kolesterol. Dan akhir sekali, dia akan meningkatkan rintangan insulin. Apabila dia meningkat, maksudnya insulin yang dihasilkan oleh badan kita tidak lagi dapat bertindak secara berkesan
ya, untuk menyerapkan gula yang ada dalam aliran darah ke dalam sel untuk ditukarkan sebagai tenaga. Maka apa yang berlaku? Dalam darah gula semakin meningkat dan akhirnya diabetes.